Taufik ni satu energi, kekuatan batin. Orang ada taufik ni, jauh mana pun. Kalau tak ada kereta dengan gerek dia main. Tak ada gerek dia berjalan kaki. Nak main masjid juga pasal ada taufik. Kalau tidak ada taufik, orang dalam masjid pun tak main. Itu dia. Orang yang pegang jawatan dalam masjid pun tak main ni. Jemaah-jemaah. Pasal taufik tidak ada. Nampak tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Karim wa Habibil Makin Khatamin Nabiin Habibina Muhammadin al-Amin wa alihi wa sahbihi al-kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil islami wal iman rabbil alamin rabbana bi ni'matihil alwan الرحمن الرحيم عباده في القبور بروح وريحان مالك يوم الدين يحكم بالعبد بالعدل والإحسان إياك نعبد ونقصك بالعبرة في كل وقت وآون وإياك نستعين على الأعداء والنفس والشيطان اهدنا الصراط المستقيم هدايتي إلى طريق الجنان صراط الذين أنعمت عليهم من أهل الإنجيل والقرآن غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الكفر والطغيان آمين إجابة الدعاء وشكرا للملك الديان والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأنصاره وكل من دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar, ikhwatul Islam, ikhwatul iman. Insyaallah kita lanjut pada muka surat 221, yakni mengenal perut dan penjagaan. Insyaallah mengenal perut dan penjagaan. Kemudian kata Imam Ghazali, kemudian wahai penuntut ibadah, Assalamu alaika ya talibal ibadah, wajib atas anda memelihara perut dan memperbaikinya. Bihifdzil batni wa islahi, yakni jaga perut dan memperbaikinya, kerana sesungguhnya ia adalah anggota yang paling sukar, paling rumit, paling payah nak kawai, perut. Ya, makan minum, soal perut ni soal perkara, ya, kerana perut ni adalah antara satu kekuatan di dalam ilmu fiqh. Al-Imam Syafi'i telah merumuskan ada 4 bahagian dalam hukum fiqh persegi daripada segi ibadah. Ya, di antara yang kata tadi ini, bila kita melihat kepada kekuatan yang diberi oleh Allah, kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, 4 kekuatan. Pertama, kekuatan akaliyah, akal. Kedua, kekuatan batiniyah, perut. Yang ketiga, kekuatan fajriyah, ya, farjiyah, kekuatan farjiyah, kekuatan kemaluan. Dan akhir sekali, kekuatan ghadabiyah, marah, kekuatan marah. Ada 4 kekuatan Tuhan bagi kat kita. Al-Imam Syafi'i telah merumuskan. Maka jadi ibadat tu 4 bahagian. Pasal 4 kekuatan ni, maka jadilah 4 perkara yang dirumuskan dalam ibadah mengikut Al-Imam Syafi'i. Di atas kepintaran, kebijaksanaan Imam Syafi'i, dilihat pada kekuatan dulu yang Tuhan bagi kita, maka itu ada rumusan fiqahnya. Oleh itu dikata kekuatan akaliyah. Antara kekuatan akaliyah nak mengatasi kekuatan akaliyah supaya kekuatan akaliyah itu jadi seimbang,
dapat memberikan manfaat dan dapat diletakkan manusia pada tingkatan yang tertinggi daripada segala bentuk makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi. Maka kekuatan akaliah itu hanya ditentukan dengan ibadah. Bukan ibadah yang paling tinggi sekali adalah as-salah. Jadi sembahyang tu lah nak imbangkan kita punya akal. Kalau tak ada sembahyang, akal tu dia jadi lebih, kadang boleh lawan Tuhan, sampai boleh melawan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini dikatakan tadi, ini menyebabkan dia terbawa dengan segala sifat-sifat syaitaniyah, takbur, riak, hasad, dengki dan sebagainya. Maka itu antaranya Allah meradukan solat kepada kita ini kerana untuk mengimbangkan kekuatan akaliyah. Kemudian kekuatan batiniyah, perut. Apa? Kekuatan perut. Untuk mengimbangkan supaya perut ini mendapat suatu perimbangan dan juga keselesaan, kesempurnaan dan kebaikannya, maka diadakan hukum yang berkaitan dengan muamalah. Hukum-hukum muamalah, jual beli, pajak. Dalam itu juga ada hukum-hukum risuahnya, ada hukum ribanya. Perhati jemaah, ya. Kerana nak jaga perut. Kekuatan batiniyah perut. Kemudian kekuatan fajriyah, ya, farjiyah. Kekuatan farjiyah ni maknanya kekuatan kemaluan. Faraj, farjiyah, faraj. Nak atasi kekuatan faraj ni supaya faraj ni imbang. Dia tidak ceroboh, ya, dia kenal hak dia kenal hak orang, maka dia adakan hukum munakahah, nikah kahwin, cerai talak, nampak tak? Nafkah, hadanah, masuk semua dalam bab tu. Dan akhir sekali kekuatan ghadabiyah, marah. Manusia ada marah, mesti ada marah, ya. Bila marah ni tak kawal, boleh bunuh orang, boleh membinasakan manusia sesamanya. Maka dia adakan hukum jinayah, ukubah, yang kita panggil hudud, qisas dan sebagainya. Nampak tak? Jadi hukum hudud itu Allah Ta'ala fardukan kepada manusia, orang yang beriman ni, kerana untuk mengawal kekuatan marah. Nampak, ya? Kekuatan ghadabiyah ataupun kekuatan yang kita tak boleh kawal. Memang semua orang marah. Manusia memang makhluk yang marah. Sebab tu dia ada nafsu. Nafsu yang 7 inilah, ya, yang mesti diimbangkan. Maka dalam justru itu kita melihat kata Imam Ghazali dalam kitab dia ni, maka kita nak kena jaga perut. Antara semua perkara anggota-anggota kita yang paling berat sekali yang kita nak jaga adalah jaga perut. Perut, ya, batni. Maka tu dia kata dalam kitabnya, saya baca ada teks dia daripada asalnya, summa alaika ya talibal ibadah bihifdzil batni wa islahi fa innahu ashaqqul a'dha'i islahan 'alal mujtahidi wa aktsaruha mu'natan wa syughlan wa 'azzamuha dararan wa atharan. Tu dia punya teks itu. Kemudian wahai penuntut ilmu, dia kata penuntut ibadat, kita nak buat ibadat, wajib atas kita memelihara perut, memperbaikinya, kerana sesungguhnya ia adalah anggota yang paling sukar untuk diperbaiki oleh orang yang rajin beribadat sekalipun kena. Orang ahli ibadat pun kena, tak lari, ya. Maka itu antaranya seorang ulama besar awal daripada Imam Syafi'i lagi, Sufyan Ats-Tsauri, ulama mujtahid. Sufyan Ats-Tsauri, ulama mujtahid, ya. Puja alim subuh ni, alim subuh-subuh, ya. Dia awal pada Imam Syafi'i lagi, ya. 2 tahun dia uji diri dia dengan makan banyak. Dia tak makan yang haram, makan banyak tu haram. Kulu washrabu wala tusrifu, innallaha la yusrifun. Makan dan minum tapi jangan lebih. La tusrifu, Allah tak suka yang lebih. Yang lebih itu haram. Makan tu harus, apatah pula makanan yang halal. Harus halal tapi lebih. Bila lebih itu jadi haram. Nampak? Yang harus dah tukar jadi haram. Yang lebih itu kita makan jadi haram. Makanan yang halal tadi sudah bertukar jadi haram. Nampak tak?
dan boleh mudaratkan. Yang lebih itu mudarat. Maka terjadi ini di antara contohlah yang kata tadi ini. Maka anggota yang paling suka diperbaiki oleh orang Raja maka Sufyan Az-Zawri, dia uji diri dia. 2 tahun dia makan banyak. Pagi lepas pagi duduk saat ni pula. Bila lepas duha dia makan lagi. Mai tengah hari dia makan lagi. Mai petang dia makan lagi. Lepas maghrib, masuk maghrib dia makan lagi. Lepas isya dia makan lagi. Tu dia berapa kali makan? 2 years, 2 tahun dia buat kerja tu. Dia nak tengok apa kesan. Memang kesan dia malas ibadat. Tidak kuat ingatan. Hafaz kita pun dah ganggu. Nampak tak? Hafaz kita pun dah mula ganggu. Tak elok. Ya. Dan mula adalah sifat-sifat yang mazmumah. Mula datang. Kuat marahnya akan lebih. Nampak tak? Segan. Malas itu pun lebih. Segala sifat yang ada dalam 8. Ada doa Rasulullah akan ajak 8 penyakit. 8 tu ada. Kalau orang tak jaga perut, 8 penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan, ajzi wal kasal, jubni wal bukh, ghalabat dain wa qahri rijal. Itu 8 penyakit. Nampak tak? Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan, ham hazan, ajzi wal kasal, jubun wal bukhul, kedekut. Ya. Ghalabati dain, gelabah hutang, gelabah, ghalabati dain wa qahri rijal. Hilang kemerdekaan diri. Orang duk kongkong dia. Nak pergi mana tak boleh, nak buat apa takut. Nampak, nak bergerak tak mau. Itu kata tadi ni. Sampai satu peringkat kita bisa dengar kan. Takut nak menjaga. Takut rugi. Awal-awal dia panggil dia baca dah. Jump to conclusion. Orang putih kata, nampak dah. Belum menjaga dah kata rugi dah. Tak payah, kita mana boleh menang dengan orang Cina, tak boleh. Awal-awal dia kata tak boleh menang dengan orang Cina. Nampak tak? Kenapa? Kita sudah ada satu penyakit. Wa qahri rijal. Penyakit nombor 8, dikongkong oleh orang. Nampak? Dikongkong oleh kekuatan-kekuatan orang lain. Belum lagi apa-apa dia dah mengalah. Nampak tak? Kenapa tuan-tuan jadi penyakit 8 ni? Kerana makan banyak. Nampak tak? Makan banyak. Itu dia lah. Perut. Itu yang kata tadi, ini bahaya yang besar. Dan yang paling banyak mengeluarkan pekerjaan dan tenaga kerja paling besar mudarat dan kesannya kerana ia sesungguhnya merupakan sebagai sumber mata air dan lombong logam galian. Upama Imam Ghazali kata, dia itu macam sumber mata air dan lombong logam galian. Nampak tak? Perut tu. Daripadanya akan menimbulkan rangsangan-rangsangan dan anggota-anggota badan seperti kekuatan keinginan nafsu, lemah tenaga badan, rangsangan rasa menjaga kesucian dirinya, sifat liar, seumpamanya, semuanya mari. Maka kalau begitu wajiblah atas anda pertama-tamanya memeliharanya daripada makanan apa yang kita nak jaga, makanan yang haram. Pertama-tama sekali kita dah sebut dah pada kuliah kita bulan sudah. Ya. Hujatul Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditanyai kepada beliau, apakah amalan yang paling afdal ya Amirul Mukminin? Amalan yang paling afdal. Dia jawab, amalan paling afdal sekali sembahyang di awal waktu. Itu dia. Bukan sembahyang dalam waktu. Sembahyang di awal waktu. Itu dia. Masuk-masuk tu buat, jangan duk tangguh. Nampak tak? Kecuali ada urusan-urusan yang kena di ikhtiar. Jadilah waktu ikhtiar. Nampak tak? Sebab tu ada waktu ikhtiar. 5 waktu ni ada waktu ikhtiar. Maknanya kita dah usaha juga nak sembahyang tak boleh. Ada urusan-urusan, ada perkara-perkara, ada halangan-halangan yang menyebabkan kita terpaksa kena tangguh. Ada waktu ikhtiar. Ulama' katakan waktu ikhtiar juga dikira sebagai waktu fadilah. Nampak tak? Dia dapat juga fadilah kerana dia berikhtiar nak sembahyang. Masuk-masuk waktu jerit, nak buat macam mana? Contohlah kata, masuk-masuk waktu sebelum waktu duk sakit perut, duk jerit tak berhenti tak? Macam mana nak sembahyang? Elok nak berdiri sembahyang dah terasa lari pula ke bilik ayam. Maka sampai setengah jam, sampai 45 minit kadang-kadang tu dia makan masa. Nampak tak? Kadang-kadang berterusan sampai masuk-masuk waktu kedua. Orang ni buat macam mana? Ya, kena jamak suri. Jamak suri, tolak dhuhr pergi ke asar sikit.
Nak sembahyang Zuhur tak boleh lagi, duk cerit ni. Dia kena tolak Zuhur pergi ke Asar sikit. Dia panggil jamak suri. Macam jamak tapi bukan jamak tu, panggil suri. Fiqah kata jamak suri. Lagu jamak tapi bukan jamak. Sebab dia sembahyang dekat dengan Asar. Nampak tak? Oleh kerana ada keuzur. Orang ni masuk dalam waktu ikhtiar. Ulama kata dia mendapat pahala fadilah. Sebab dia berikhtiar untuk sembahyang awal. Tapi tak boleh, nampak tak? Itu panggil waktu ikhtiar. Sebab tu kita ada semua sembahyang ada waktu ikhtiar namanya. Ini diizinkan oleh syarak. Sebab tu sembahyang tu adalah wajib muwassa'ah, wajib yang luas waktunya. Maka Allah bagi keizinan kepada kita kerana inilah pakar tu kita kena ambil peluang. Jadi maknanya kita diambil kira tadi ini kerana perut juga tu. Perut kan. Masalah perut juga problem dia. Nampak ya? Ya. Elok-elok nak keluar sembahyang jemaah nak cerit. Subuh, terlepas subuh jemaah pagi tu. Nampak? Perut punya pasal. Nampak? Ini jadi sendirilah. Kita tengok saja pengalaman ni kita terima. Dah. Tak dapat sembahyang. Subuh tak boleh main jemaah lah pagi ni, perut saya tak elok. Nampak? Ayah-ayah nak keluar dia buat pasal. Nampak? Itu dia. Perut juga. Jom kita perhati. Ini kata musannif, dia ni adalah sumber mata air, lombong logam galian daripadanya akan menimbul rangsangan-rangsangan dalam anggota-anggota seperti badan, kekuatan, keinginan, nafsu. Dalam tarekah Naqsyabandi, bisa dengar ya? Tarekah Naqsyabandi. Saya ambil tarekah tu dulu, kemudian pindah kepada Syadzili. Mula-mula Naqsyabandi lah, itu pengalaman kita ambil. Bahauddin Naqsyabandi, dia punya perintis tarekah ni adalah Bahauddin Naqsyaband, seorang ulama besar. Naqsyabandi nama tempat. Dan tarekah Naqsyabandi ni dia kena khilwah 40 hari masuk dalam rabitah. Rabitah ni satu, kita kata masuk suluk lah, orang dulu kata suluk. Masuk suluk. Masuk suluk ni artinya mereka kena masuk berada dengan di bawah bimbingan seorang guru yang mursyid, ya. Di mana mereka dipimpin, terima bai'ah sebagai tarekah Naqsyaband, maka dia kena melalui 40 hari proses khilwah. Dia tak kata la khilwah, dia kata rabitah, masuk wad. Kalau orang sakit masuk wad, nampak tak? Pakar nanti rujuk, pakar nanti periksa dia. Pakar ni dia panggil tadi ni mursyid, guru yang mursyid. 40 hari. Yang ni yang tabligh dia buat tapi tak kena. Tabligh buat lagu tu tapi tak kena. Nama 40 tapi haru biru lah. Nampak tak? Sebab syekh tabligh yang orang mula-mula merumus tabligh ni adalah ahli sufi 100%. Maulana Ilyas tu adalah ahli sufi 100%. Dia tubuh jamaah tabligh ni atas dasar tasawuf, tahu tak? Bukan tabligh nak suruh orang, bukan dakwah. Atas dasar tasawuf. Tapi dia bertukar jadi lain, nampak? Dia pun tak bimbing habis kat dia. Jadi berkeluar 40 hari. Langgar sampai 4 bulan pun dah ya. Nampak lah. 40 hari je. Cukup dalam 40 hari ni bila kita rekahkan. Bila masuk 40 hari dalam rabitah, kalau di Turki dia panggil zawiyah. Di Turki dia panggil zawiyah. Lain daripada Turki dia panggil rabitah, ya. Tu ada banyak masjid. Di Madinah tu ada banyak masjid. Selain masjid Nabi, ada masjid-masjid lain. Masjid Umar, Masjid Salman Al-Farisi, Sa'd bin Abi Waqqas, ya. Masjid Bilal, Masjid Al-Ghamamah, ya. Masjid Ali. Bukan masjid rabitah. Depa dah amal tasawuf, dah amal tarekah awal dah. Sahabat-sahabat Nabi ni. Nampak tak? Berkhalwat dalam tu 3 hari sebulan, 40 hari sekali dalam setahun. Nampak tak? Jadi 40 hari berduduk ni, 20 hari guru mursyid kepada hari masuk 20 hari tak boleh makan daging. Tak boleh makan daging. 20 hari tak boleh makan daging dalam tarekah Naqsyabandi ni saya cerita ni. Nampak tak? Semasa mereka duduk dalam zawiyah, mereka berada rabitah, dia tak boleh makan daging 20 hari. Tak boleh makan daging. Nampak tak? Lain boleh, ikan boleh makan, telur boleh makan. Nampak tak? Bukanlah vegetarian tak. Tapi daging dia tak bagi. Sebab daging ni akan bangkitkan syahwat kuat. Nampak tak? Dia nak zikir ni. Zikir ni pasal kita nak buang, nak kikih, ya, sifat-sifat yang mazmumah tu dengan zikir, ya.
Alhamdulillah, apa dia punya kelebihan. Subhanallah, apa dia punya rawatan. Nampak tak? Allahu Akbar, apa dia punya tindakan. Ya, la ilallah tu, apa dia punya rawatan. Ini ada rahsia-rahsia yang begitu tinggi. Hanya guru mursyid tu tahu. Bila nak murid tu mai, orang nak masuk tarekah Naqsyaband, nak masuk tarekah dia, tengok muka orang tu dia boleh habaq dah. Dia ni dah penyakit apa. Dia punya dengki tinggi, dia punya sombong begitu punya jalan. Nampak tak? Itu mursyid. Itu guru mursyid. Dia scan kita. Nampak tak? Bukan pakai alat. Nampak? Kasyaf. Dia scan pakai kasyaf. Mata hati dia. Firasatil mu'min dia panggil. Dalam hadis Nabi kata, fattaku firasatil mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hendaklah kamu takut kepada firasat orang beriman, mereka melihat kamu dengan cahaya Allah. Nampak tak? Oh, jaga baik. Tu dia. Ini guru mursyid. Guru mursyid ada martabat ni. Dia sampai martabat ni. Jadi anak murid tu main daripada jauh dia tengoklah, dia ni riak lebih. Nak cuci riak tu kena bagi zikir apa dia? Nampak? Apa zikir kena bagi dekat dia? La ilallah juga. Bukan dia. La ilallah kena pukul sebanyak 25,000 dalam satu minggu. Itu dia. Dia kata hang masuk duduk dalam rabitah tu, dia bagi kain untuk selimut kita duduk dalam kain tu, masuk lebih kurang lagu kerandak, masuk duduk. Nampak tak? Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha 25,000. Seminggu hang kena siap. Nampak tak? Lepas seminggu dia tengok, dia tengok muka dia. Ada lagi penyakit tu. Ada lagi, ada. Tambah lagi 10,000. Duduk 2 hari lagi. Nampak? Itu dia. Macam hospital lah. Spesialis mencek-cek kita tengok pressure tak mau turun. Nampak tak? Tambah ubat lagi. Dia faham tu dia rawatan mursyid. Dia kena hari ni nak cari guru tu bukan senang lah. Payah nak dapat guru tu hari ni lah. Guru mursyid tu mana cakap? Sebab tu kita kena banyak selawat Nabi. Hari ni kita kena banyak supaya kita dapat mursyid terus daripada Rasulullah. Nampak tak? Maka selawat saja jalan dia, tuan-tuan. Oleh kerana kita tak boleh masuk tarekah, tak jumpa tarekah, tak boleh jumpa guru-guru yang mursyid, jangan putus asa. Selawat Nabi 1000 kali sehari. Selawat Nabi 1000 sekali, kita terus dengan Nabi, bukan dengan Naqsyabandi, terus dengan Nabi. Nampak tak? Dan Allah akan bagi kita ilham, bagi kita hidayah, bagi kita irsyad. Nampak tak? Ya. Dan Allah sendiri akan menyucikan kita. Kita kena beramal lah. Zikir kena buatlah amal tu. Zikir la ilaha illallah. Buatlah. Paling-paling kurang, ya, pagi 160 kali, tengah hari 160 kali, petang 160 kali. Tu ringkas tu. Nampak tak? Buat 1 minggu. Lepas tu tambah pula. Ya, pagi 300 kali, tengah hari 300 kali, petang 300 kali. Boleh tak? Macam makan ubat. Ini rawatan, tuan-tuan, rawatan dalam Naqsyaband, ya. Kami mengaji macam tu, belajar macam tu. Untuk kita nak cuci kita punya sifat-sifat penyakit mazmumah ni, supaya mata hati kita terbuka dan kita akan dapat merasai kerinduan akhirat. Itu panggil suluk. Suluk ni orang yang salikin, nak balik ke akhirat. Itu makna salik. Dia kena bersuluk. Nampak tak? Itu dia. Sampai kita masuk masjid pun dia suruh suluk. Hari ni nak pergi suluk di gua tak boleh tangkap je. Dia kita pakai gap duduk di gua. Semua pakai duduk suluk situ. Besok terak dia mai. Terak sekarang dia mai. Depan ruang kerajaan ke apa. Kacau. Masuk masjid. Duduk dalam masjid buat. Yang iktikaf dia ada iktikaf tu. Yang dia iktikaf dalam Islam ni pasal ni lah. Nampak? Awal-awal ada iktikaf ni pasal ni lah. Untuk kita nak beramal zikir. Jadi kita masuk masjid tu niat. Duduk habis-habis sembahyang tahiyatul masjid niat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, nawaitu suluk, nawaitul khilwah, nawaitu uzlah, nawaitu riyadah. 5. Sebab semua tu tak boleh buat di rumah lah. Di rumah ada televisyen kacau, baca macam. Nampak? Ada Astro kacau. Nak pergi buat di gua depan main tangkap. Nampak tak? Ya. Mai buat di masjid, masjid umum. Semua boleh masuk. Kudus. Profil dia Kudus, masjid Kudus. Nampak tak? Masuk duduk, niat. Duduk tu niat. Nawaitul i'tikaf. Aku beriktikaf kerana Allah. Nawaitul riyadah. Riyadah ni senaman jiwa.
Nawaitu suluk, nampak tak? Ya, nawaitul khilwah, nawaitul uzlah. 5 niat. Kalau dalam tasawuf lah ni. Bukan fiqah, tasawuf. Kalau fiqah nak ikaf saja, i'tikaf saja. 5 niat. Zikir. Duduk dalam masjid zikir. Habis sembahyang subuh tunggu matahari naik. Sementara nanti naik zikir. Nampak tak? Habis waktu asar sopa juga. 1 jam kurang-kurang lepas asar zikir. Sebab tak ada sembahyang sunat. Nampak tak? Perhati ya? Itu dah. Ini kita nak biar faham lah. Macam kita puasa lah. Puasa 3 hari sebulan tau. Puasa 3 hari sebulan, 13, 14, 15. Masa tu parasit duk keluar kuat. Masa 13, 14, 15 tu parasit. Bukan pelesit, parasit. Macam pelesit lah juga. Nampak tak? Dia ni adalah antara cacing-cacing yang duk makan dalam diri kita tu. Orang cepat mati pasal tu. Dia ni boleh tumbuh kerana rajin makan daging. Orang rajin makan daging, parasit banyak lah. Nampak tak? Ya? Rajin makan makanan laut. Makanan laut. Udang, ketam, sotong. Dia jadi parasit. Bila parasit ni banyak, dia main resedung. Nampak tak? Perhati ya. Dia main saraf pun kita tak kuat. Maka tu dia jadi bila dia naik tu. Dia naik apabila bulan penuh. Bulan penuh 13, 14, 15. Maka tu Rasulullah suruh puasa 13, 14, 15. Nampak tak? Tengok tak? Maka tu Rasulullah suruh kita puasa. Aku suka Rasulullah kata puasa 13, 14, 15. 3 hari turut-turut. Pasal masa tu parasit sedang aktif, kuat. Nampak tak? Dan kita akan tengok penyakit, kita nak tengok penyakit tiap-tiap bulan, nak perhati penyakit kita, tunggu 13, 14, 15. Cuba perhati tengok. Apa tak cek Tak cek Cuba cek tengok. Maka tu daripada tanggal 10 tu kita kena jaga dah makanan kita, makanan tidur kita kena jaga, minuman kita kena jaga. Tanggal 10 tu kena awal-awal dah. Nampak tak? Lepas 13 pun kena ambil lagi 3 hari lagi. Jaga makan minum. InsyaAllah parasit tu akan kurang. Dengan puasa tadi parasit tu akan mati. Parasit tu akan mati. Nampak tak? Orang Melayu kita parasit. Tak biarlah parasit tu kita takut. Duk ada kat kita. Parasit lah, orang putih panggil parasit. Kita pun Melayu panggil parasit juga. Cacing ni duk dalam diri kita tu. Banyak ya. Sebab tu bila orang mati jadi cacing. Masuk kubur jadi cacing. Cacing tu mai daripada kita. Bukan mai daripada lain. Nampak tak? Faham ya? Auzubillah. Kena mengaji lah tu ya. Rasulullah 3 hari puasa pasal apa? Tanyalah. Cuba kaji tu ya. Ni buat pun tak, tanya pun tak. Lagu mana? Inilah perang kita. Semua mari pada perut punca. Maka itu kata musannif di sini. Maka kalau begitu wajiblah tak anda pertama-tama meliharanya daripada makanan haram dan syubhah. Jaga. Maka itu bila ditanya kepada Umar, apakah amalan yang paling afdal? Umar jawab, pertama sekali sembahyang di awal waktu. Kedua, kamu amat teliti dan mengenali haram dan halal. Itu dia. Nampak tak? Dia abang nombor 2. Itu amalan yang paling afdal. Amalan yang afdal sesudah sembahyang di awal waktu ialah amat berhati-hati pada perkara yang haram dan yang halal. Nampak tak? Dan berlaku warak. Warak ni syubhat lah. Warak ni syubhat. Apa dia warak? Bukan berjalan-jalan tunduk-tunduk terkentuk tiang. Bukan tu. Itu bukan warak nama dia. Nampak tak? Ya. Warak ni sikap kita sendiri menghadapi perkara-perkara yang syubhat, yang belum sahih, yang belum tentu halal dan haramnya, kerana tidak disebut oleh Al-Quran. Al-Quran ada sebut benda yang halal yang haram tu, Al-Quran ada sebut, hadis pun ada sebut. Tapi yang ni bukan dalam hadis, bukan dalam Quran. Dalam Quran pun tak ada, dalam hadis pun tak ada. Perkara-perkara baru. Perkara-perkara baru. Sekarang ni banyak perkara-perkara baru yang wujud dalam masyarakat Islam yang tidak ada kenyataan hukum disebut dalam Quran dan hadis. Nampak? Itu kita panggil syubhat. Ya. Syubhat ni boleh jadi makanan, boleh jadi masa, boleh jadi orang, boleh jadi benda, boleh jadi tempat. Itu panggil syubhat. Nak pergi satu tempat tu kita kena perhati tempat tu ada apa. Pertanyaan kena tanya ada masjid dalam tempat tu. Kena tanya. Bila ada masjid, insya-Allah tak ada syubhat. Kalau tak ada masjid, jaga tu. Nanti ada night club. Nampak tak? Sebab tu Nabi kata,
Bila kamu nak pergi, kamu nak musafir, kamu kena tanya tempat musafir, destinasi itu. Destinasi itu pastikan destinasi kamu itu apakah ada masjid. Nampak tak? Kita nak pergi satu tempat, oh aku nak hantar pergi kursus. Majikan kata nak hantar pergi kursus. Kita nak pergi kursus kan? Ya. Kita kena tanya dulu, tempat yang saya nak pergi ni ada masjid tak? Kena tanya yang tu dulu. Bila ada masjid, insya-Allah. Perkara syubhat tu kalau ada pun tak banyak lah. Nampak tak? Ya. Itu dia. Yang kata syubhat tu kerana melibatkan orang kafir. Bila ada orang kafir ni adalah benda syubhat. Kan? Ya. Kedai kopi yang ditaja, yang kedai kopi yang menjaga tu bukan orang Islam. Itu syubhat tu. Nampak tak? Boleh minum ada kopi teh dah. Syubhat lah. Orang warak tak masuk lah kedai kopi tu. Orang warak tak masuk. Nampak tak? Orang haprak masuk lah. Nampak tak? Nah, itu paling penting. Jadi makanya kita mengambil kira syubhat itu adalah perkara yang belum sahih halal dan haramnya. Ya. Dalam majlis fatwa kerajaan, dalam majlis fatwa kebangsaan sekarang ni hampir ada 400 lebih perkara-perkara yang belum diputuskan lagi hukum dia. Nampak tak? Masih tergantung lagi halal dan haram. Ni dalam masih lagi ada dalam mana majlis fatwa kebangsaan. Banyak sangat duk mai, tiap-tiap hari duk mai. Depa tak larat nak berbincang mesyuarah lah. Ya. Itu dah. Itu di antara tadi kita kena fikir. Makanya yang kedua, hendaklah kita, yang ketiga berlaku warak. Tiga tu ya Imam Sayyidina Umar kata. Pertama sembahyang di awal waktu, kedua kamu amat berhati-hati, teliti kepada perkara yang halal dan yang haram, dan yang ketiga berlaku warak. Warak ni maknanya kita kamu berlaku sentiasa waspada, berhati-hati kepada perkara yang belum sahih halal dan haramnya. Syubhat kita panggil. Ya. Jadi apabila ada tiga perkara ini pada setiap pribadi muslim, maka dia akan berada dalam keadaan yang cukup selamat. Ya, dan dia akan terdedah kepada ketenangan dan kebaikan dan ma'ruf. Itu artinya. Jadi kita ambil kira begitu. Maka begitu wajiblah anda pertama-tama memelihara daripada makanan haram dan syubhat. Kemudian yang keduanya memelihara daripada berlebih-lebihan makan yang halal. Makan lebih. Nampak tak? Pada makan untuk buat ibadat habis. Boleh makan, boleh buat diri buat ibadat cukup. Nampak tak? Ya. Itu kena jaga tu. Sekiranya anda mempunyai hemah untuk beribadat kepada Allah Taala. Adapun yang haram dan syubhat, maka sungguhnya anda wajib menjauhinya. Yang tu mesti confirm. Kerana tiga perkara. Imam Ghazali kata kerana tiga perkara. Pertama, takut daripada api neraka Jahannam. Apa dia kata? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah An-Nisa, rujukan ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim. Dia bagi bawa anak yatim dari sini. Tapi kita kiaskanlah kepada yang lain-lain, ya. Sebenarnya mereka menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Makan harta anak yatim secara batil, bukan tak boleh makan. Harta anak yatim ni boleh makan. Orang yang bela dia, yang jaga dia boleh makanlah, tumpang makan sekali. Tapi makan sama. Nampak tak? Anak tu kalau makan nasi dengan daging, orang yang bela dia makan nasi dengan daging jugalah. Nampak? Jangan orang yang bela dia makan nasi dengan daging, dia makan nasi dengan telur. Itu tak betul ya. Itu zalim namanya. Nampak tak? Tang dia ambil betul sedap-sedap. Yang anak yatim ni dia bagi makan lebih kurang. Nampak tak? Ya, itu dia. Ya. Dia bagi-bagi makan nasi kandang, budak tu makan roti. Nampak tak? Itu tak betul lah. Dia guna duit harta anak yatim tu untuk manfaat dia betul-betul. Nampak tak? Beli kereta lah apa semua. Nampak tak? Budak tu dia tak maut. Dia nak buat anak dia sendiri. Nampak tak? Ini yang kata makan harta anak yatim secara batil. Orang macam ni seolah-olah menelan bara api dalam perut. Itu dia. Bara api dalam perut. Itu dia. Tu yang kata tadi ni. Maka di akhirat besok lagi lah berat. Jadi kita kiaskan kepada anak yatim ni semua perkara-perkara yang batil. Orang menjaga masuk. Orang menjaga. Nampak tak? Ya. Jual barang yang tidak asli tapi dia kata asli. Nampak tak? Maka letak harga di atas barangan yang asli tapi barang tidak asli.
tipuan dalam takaran, tipuan dalam barangan, nampak tak? Ya, tidak ikhlas dalam ijab, kabul dalam jual beli. Ya, semuanya ini maka seolah-olah memakan harta yang batil dia panggil. Nampak tak? Itu dia. Ataupun daripada sumber-sumber yang haram. Sumber-sumber yang haram, kita terlibat dengan urusan perniagaan yang haram, ya. Kita tak belah babi tapi kita tolong masuk saham babi. Ada orang Melayu ada ni buat kerja ni. Belah sini tak tahulah. Kalau belah Tanjung, belah Pulau Pinang ni banyak kes tu, nampak tak? Ya. Tu lah. Masuk saham bagi kat orang Cina. Dia tak belah babi. Dia masuk saham je. Saham tu belah babi, nampak tak? Lah. Untuk beli babi apa? Babi jantan. Maaf cakap lah. Beli babi jantan. Abang nak buat apa ni? Babi jantan tu sekali sewa babi jantan 1,000 tau lah. Sekali sewa, sekali pakai 1,000. Lepas masuk dalam kandang babi betina 1,000. Tarik dia keluar, masuk dia sekali 1,000. Tarik keluar, masuk sekali 1,000. Tu dia. Nampak tak? Perempuan sundal pun kalah lagi. Babi punya menjaga, tuan-tuan. Orang Melayu masuk, tuan-tuan. Mati tu dia lidah keluar panjang ni. Keluar lidah. Saya pergi ziarah mayat dia. Nampak tak? Banyak. Hari ni banyak ni. Orang Melayu kita ni. Orang Islam. Kita bukan belah babi, kita masuk saham saja. Biar kat dia lah. Nampak tak? Tiap-tiap bulan masuk 5-6 ribu masuk dalam bank account dia, nampak tak? Tu dia. Ya? Dam 10,000. Hasil dia kat 100,000 dapat, nampak tak? Hanya semata-mata babi. Tu adalah makanan haram. Dah tu pula bagi makan kat anak bini dia pula, nampak tak? Dah tu pula hantar bagi Tok Imam makan pula. Allah, nampak tak? Ya. Tok Imam tu bila apa kena? Saya nak buat doa selamat sikit main makan di rumah dia. Tu dia, nampak tak? Doa selamat. Dia apa? Masya-Allah. Inilah bahaya dia, tuan-tuan. Yang kata dia Allah sebut ayat ni memang kena sangat. Nauzubillah min zalik. Ini pengalaman, memang bukan satu saya dengar lah. Memang saya cukup kenal sungguh. Orang-orang yang terlibat tu pun kita kenal. Nampak tak? Ya. Tu dia. Cara nak dapat duit dengan mudah. Dia tak baca halal dan haram, dia tak baca akibah yang akan dia tanggung, nampak tak? Kerana tidak ada keimanan kepada akhirat. Sebab tu Al-Quran sebut banyak amanna billahi wa bil yaumil akhir. Cuba tengok banyak dalam ayat-ayat tu keluar dalam Quran. Beriman kepada Allah hari akhirat. Beriman kepada Allah kena beriman kepada hari akhirat juga. Kalau beriman kepada Allah saja tak iman kepada akhirat, tidak. Sebab dia kena tahu dia akan balik kepada akhirat. Dia akan diuji, dinilai, diperiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Maliki yaumiddin. Tiap-tiap kali disebut 17 kali paling kurang sehari kita baca. Maliki yaumiddin. Pemerintah di hari pembalasan. Baca dengan, kalau baca dengan tidak dua harakat, baca dengan satu. Maliki yaumiddin. Raja di hari pembalasan. Dua-dua sah. Nampak tak? Baca panjang Maliki yaumiddin, pemerintah di hari pembalasan. Maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Dua-dua serupa. Nampak tak? Itu nak ambil faham. Jadi makanya kata dia. Kemudian kata Nabi, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Atau kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Ada riwayat baca lagu tu. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Nampak tak? Tuh nah. Maka tu kita disunatkan selain di Ramadan kita disunatkan puasa. Tiap-tiap Khamis, Jumaat, Khamis, Isnin puasa. Puasa tu pasal nak bakar daging-daging haram, kuku haram. Walau tak makan benda haram, makan lebih itu haram, lebih itulah. Dia tak makan haram, dia tak makan babi, tak makan benda-benda yang Allah haramkan, tapi makan tu lebih. Bila lebih tu dia bakar. Sebab tu bila Ramadan kita puasa, kita kurus. Bila kurus itu makna kata ada benda-benda haram dalam badan kita tu. Nampak tak? Ada orang puasa tak kurus, duduk betul ya. Sebab dia makan benda halal. Daripada awal dia halal. Nampak tak? Dia tak ada benda nak bakar. Sebab tu nama Ramadan tu makna kita bakar. Ramadan tu makna dia bakar. Bulan bakar. Faham tak? Faham ya? Tidak. Nak bakar apa? Bakar daging-daging yang haram. Dia turun ke mana? Dia turun di ayat kencing. Dia jadi ayat kencing. Bukanlah bertabur daging tu dah.
Bukanlah puasa tu bertagut rata daging kan. Bukan. Allah ubah tukar daging tu jadi ayak. Pasal kita mai daripada ayak, asal daripada ayak, balik kepada ayak baliklah. Nampak tak? Nampak tu? Dia kena pengajian dia gitu. Kena tengok sampai sudut tu baru betul. Baru nampak Ramadan tu apa dia. Habis Ramadan puasa. Habis puasa gurih. Nampak tak? Apa siapa hang gurih? Nampak tak? Pasal puasa? Dah. Pasal daging tu sebab Tuhan bakar dah. Daging-daging tak elok tu. Kerana nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kena tidak adalah barang-barang. Itu kita faham lagi. Dan satu lagi, kata tadi sabang siapa minum arak, dia ada hadis khusus tentang arak. Barang siapa minum arak 40 hari Allah tak terima dia punya ibadat. Hadis sahih. Riwayat 5 orang ulama hadis riwayat hadis ni. Ya. Barang siapa minum arak 40 hari Tuhan tak terima. Pasal siapa 40 hari? 40 hari arak duk ada dalam darah tak hilang. Bila kita makan benda haram tuan-tuan dan puan-puan, benda haram tu akan ada dalam darah kita 40 hari tau kan, baru hilang. Sebab tiap-tiap kali 40 hari Tuhan cuci darah kita. Kita dialisis secara Tuhan, secara ketuhanan tau kan. Kita ni memang dialisis dah, tapi tak masuk mesin ya. Tiap-tiap 40 hari darah tu Tuhan tukar. Nampak tak? Allah punya sayang kat kita, buat kita punya begitu hebat, ya. Tiap-tiap 40 hari tuan-tuan, darah tuan-tuan dah tukar dah, darah baru. Tuhan bagi darah baru tahu tak? Tapi kolesterol tak hilang. Nampak tak? Dia cuci darah, dia tak cuci kolesterol. Nampak tak? Kalau orang kata macam tu kolesterol dia kena cuci, pasal apa? Darah tinggi ada juga kan. Kalau Tuhan tukar darah, dia tukar darah, tukar. Tapi kolesterol dia tak tukar sebab benda tu lekat. Lekat di saluran darah, mana boleh hilang. Nampak tak? Darah tu dia tukar. Ya. Gula dia tak buang, gula dah. Nampak tak? Sebab tu boleh cek 3 bulan sudah punya gula boleh cek. Doktor ni cek 3 bulan sudah, yang maklumat dia tahu lah. Nampak tak? Ha? Berarti tak? Darah tu kan tukar. Kalau tak tukar darah tu tak boleh tahan 40 hari, kena tukar darah baru. Kalau tidak kita mati, pakai darah tu juga mana boleh. Nampak tak? Ha? Minyak kereta pun nak tukar. Takkan darah tak tukar. Faham? Ya? Masya Allah. Kalau kita tengok sampai lagu tu, kita nampak betapa kasih sayangnya Allah kepada hamba-hamba dia. Maka tu tolonglah jangan buat benda tak elok. Janganlah minum arak tu ya. Contohlah katanya. Adapun apa-apa benda yang menyerupai khamrin arak lah. Ya. Ubahlah nah. Sebab amal kita bila dia ada dalam darah kita 40 hari. 40 hari kita sembahyang Tuhan tak terima. Habis. Nampak tak? Sebab darah kita masih kotor. Nak tunggu 40 hari baru tukar darah baru. Ya, dalam tempoh 40 hari tu kita punya amalan semua tergantung tak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi sebesar-besar rugi. Ya. Sesungguhnya pemakan yang haram dan syubhah terhalau jauh daripada kebajikan. Tidak diberi taufik untuk beribadat kerana tiada layak berkhidmat kepada Allah melainkan tiap-tiap yang suci lagi menyucikan. Dia tak dapat taufik. Taufik tak dapat tuan-tuan. Ya, kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Tuhan bagi 4. Ihdinas siratal mustaqim. 4 benda mengikut Profesor Dr. Hamka. Abu Ya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Dia kupas, ya. Bi Arifin dalam Samudra Al-Fatihah kitab dia. Dia kupas. Ya. Dia kata kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, kita minta 4. Pertama kita minta hidayah, hidayatud din, hidayah agama. Hidayah lain Tuhan bagi dah. Tahu nak makan ambil tangan kanan. Ya, tahu nak suap masuk ke mulut tu hidayah. Hidayah tu ada siap dah, tak payah minta. Tak payah minta. Dah. Dia bentuk akal kita elok, dia bagi orang-orang akal tu berjalan. Nampak tak? Orang-orang otak tu berjalan, jaga otak dah, bagi elok supaya tak gila. Tu ya. Tu dah. Hidayatul din, hidayah agama tu kita kena minta kepada Allah. Sebab yang tu orang tak boleh bagi. Dia bukan ada dalam diri kita. Dia mari daripada luar. Nampak tak? Pertama hidayatul din, hidayah agama. Kedua taufik. Taufik ni satu energi, kekuatan batin. Orang ada taufik ni jauh mana pun. Kalau tak ada kereta dengan gerek dia main. Tak ada gerek dia berjalan kaki. Nak main masjid juga pasal ada taufik. Kalau tidak ada taufik, orang dalam masjid pun tak main. Itu dia. Orang yang pegang jawatan dalam masjid pun tak main dia. Jemaah-jemaah pasal taufik tidak ada. Nampak tak?
Itu dia, nak abang lagi. Kalau taufik itu ada, dia berangkat pada jauh ni mai. Itu taufik, energi dalaman, satu energi yang dalaman, ya. Energi ni satu tenaga yang Allah Taala bagi kepada kita, ini dinamakan taufik. Dia lebih penting daripada vitamin. Vitamin C, vitamin A, B12, B kompleks apa kita makan tadi ni, itu lain, ya. Makan vitamin banyak-banyak lagi tak mai. Nampak tak? Dia bidang lain. Ya. Tapi kalau hidayah, kalau taufik, yang ketiga Allah Taala bagi irsyad, bagi kita ilham, ilham yang baik, masuk telinga kanan, masuk terus ke hati, bukan keluar telinga kiri. Itu dia panggil ilham. Nampak tak? Wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Al-Quran kata sendiri. Ya. Demi nafsu ini disempurnakan, di mana diberikan Allah ilham kepadanya yang fujur maupun yang takwa. Allah yang fujur tu lari, yang takwa tu masuk. Itu dia nak. Dua-dua Tuhan bagi. Tapi yang fujur tu akan keluar melalui telinga kiri, yang takwa tu akan masuk terus kepada lubuk jiwa. Nampak tak? Itu dia. Ini kita kendaki dengan ilham. Yang keempat dipanggil irsyad. Irsyad ni jalan yang betul. Kadang-kadang ada ilmu tak bawa jalan yang betul. Ada juga hidayah tak pergi subuh. Nampak tak? Dia tak ikut cara betul. Jadi kita nak arah tu biar dia pimpin kita ke arah yang betul. Rasyad, ya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dalam suratul Kahfi ada kan ayat 10. Baca doa tu di penghujung solat. Sembahyang doa semua mau baca doa jangan tinggal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Macam ashabul kahfi tu dapat petunjuk dapat. Dipalah baca doa tu. Tidak. Kita pun bawa dalam suratul Kahfi, ya. Itu dia. Dan lagi saya berkata, bukanlah Allah Ta'ala melarang orang yang berjunub daripada masuki masjid, orang yang berhadas dilarang menyentuh kitabnya Al-Quran. Firman Allah semula-mula berkata, wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Al-Quran sebut. Orang junub ni, junub dengan orang apa? Orang hadas kecil, bukan nampak kotor dia, bukan ada kotor. Dia tidak ada kotor hissi, ya, secara najis hissi, ya, tak ada, nampak, tak ada najis kat dia. Hadas amrun i'tibarun. Dia kata satu urusan yang diiktibarkan saja. Kata dia tu ada agak kita tak sembahyang. Betul tak? Hadas ni adalah satu urusan yang diiktibarkan sebagai penghalang mengesahkan sembahyang. Tu saja. Tak ada beza orang hadas duduk sebelah kita pun kita tak nampak beza duduk macam kita, ya. Sebab tu Nabi pernah ketika Rasulullah sendiri pernah hatta Nabi lupa nak mandi tu. Lupa nak mandi, terus masuk masjid, pergi duduk depan tempat imam. Sebelum Nabi takbir, Nabi teringat. Aku tak mandi lagi. Terus dia tarik tangan Abu Bakar ganti, dia balik pergi mandi. Rasulullah pergi mandi. Abu Bakar pun baca panjang. Rakaat pertama tu baca panjang. Sehingga Rasulullah sempat mandi mai balik. Duduk rakaat pertama lagi. Nampak tak? Dia pun unduk, Rasulullah masuk depan. Itu dia. Ini bukan Rasulullah tu lupa. Bukan satu kelemahan Rasulullah dah. Bukan lupa Nabi itu. Lupa tasyri' dia panggil. An-nisyan at-tasyri'an. Nampak tak? Lupa tu membentuk hukum. Kalau Nabi tak lupa, kita nak buat macam mana? Nampak tak? Allah Ta'ala bagi lupa tu supaya kita dapat ikut. Bila jadi masalah kat kita, kita boleh buat benda tu boleh ikut. Sebab Nabi pernah jadi kepada Rasulullah. Nampak tak? Jadi lupa tu bukan kecacatan, kelemahan Nabi. Lupa tu sebagai lupa tasyri' dia panggil. Untuk membawa satu hukum, untuk membentuk satu hukum, untuk mendedahkan satu masalah yang boleh kita selesai secara syarak. Nampak tak? Macam sujud sahwi. Bukan Rasulullah lalai sembahyang. Sahwun tu lalai. Tapi Nabi bukan lalai, ya. Nabi menghadap Allah, kebesaran Allah sentiasa dalam jiwa Nabi itu. Nampak, ya? Nabi muka syafah. Bukan macam kita. Jadi bila Nabi muka syafah bukan macam kita, maknanya kelupaan Nabi itu adalah sebagai bentuk tasyri', sebagai suatu tasyri', lupaan tasyri' dia panggil. Bagi bentuk hukum. Jadi bila kita lupa rakaat, kita pun tambah begitu begini, adalah cara nak sujud sahwi, pasal Nabi ada buat, nampak tak? Itu saja, bukan kelemahan. Sebab Nabi itu maksum. Jadi lupa Nabi itu adalah lupa taat. Nampak tak?
Macam Tok Adam juga kena keluar daripada syurga, makan buah, ya. Maksiat taat nama dia. Tak ada dalam kamus dewan. Cari tak jumpa dalam kamus dewan maksiat taat, tak jumpa. Nampak tak? Ya, dia dalam kamus Al-Quran saja ada tu. Dah. Maksiat tu maksiat taat. Itu arti dia. Ya, baik. Jadi makanya kita nak faham. Kemudian kata tadi ni, orang junub, orang yang berhadas kecil tak boleh masuk masjid. Tak dibenarkan. Ya. Maka kata tadi ni, hatta taghtazilu, melainkan selepas mandi baru boleh masuk. La yamassuhu illa al-mutahharun. Nak pegang Quran tak boleh kalau ada sembahyang, melainkan ada sembahyang. Tidak menyentuh kecuali hamba-hamba yang disucikan. Di Al-Quran kita ada wuduk baru boleh pegang. Tak ada wuduk jangan pegang dah. Nampak tak? Kecuali untuk menyelamatkan. Al-Quran tu kalau terjadi sesuatu perkara yang boleh membawa kepada kerendahan dan kehinaan, jatuh Al-Quran tu, kita kena pergi kutip cepat-cepat. Tak boleh pergi tunggu ambil sembahyang, rumah kutip dia. Quran jatuh, jatuh atas lantai. Nampak tak? Aku tak ada ayat sembahyang. Mana boleh? Pergi pegang masa tu boleh pegang tak apa. Boleh pegang. Nampak tak? Tu dia. Tapi carilah benda-benda kalau ada kain ke, kalau kertas ke, lapik kertas pegang dia. Nampak tak? Itu cara nak ambil. Fiqah pula ajar kita. Aku tak ada sembahyang, nak sentuh tapak tangan tak boleh. Carilah kain ke, kertas ke. Nampak tak? Ya. Lapik tangan kita, pegang Quran tu. Pergi letak sebab dia. Boleh, yang tu cara dia. Nampak tak? Kalau kita tak ada sembahyang nak pegang Quran, itu cara dia tuan. Nampak tak? Ya. Guna sesuatu yang boleh melapik tangan kita. Itu fiqah. Ya. Kalau raw dengan tapak tangan kita tak boleh. Ya, ini diharamkan, memang tak boleh. Sebab firman Allah, la yamassu illa al-mutahharun, mengikut satu tafsiran yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Maka ini dalil mengatakan kita nak pegang Quran kena ada sembahyang. Orang junub dilarang memasuki masjid dan orang berhadas dilarang menyentuh Al-Quran. Sedangkan berjanabah, berhadas adalah perkara harus. Nampak tak? Itu dia. Maka bagaimana gerangan dengan orang yang terbenam dan kekotoran dan najis haram dan syubhah? Lagi tak boleh. Dah ada najis lagi tak boleh masuk masjid. Ni kadang-kadang kita duk kira apa? Nak sembahyang ni orang sembahyang nak walau dia bawa kain, dia bawa lah kain. Nak sembahyang. Seluar dalam tu kotor, ada najis. Dia tak? Boh dalam beg, bawa masuk masjid. Dia tak? Tu tak perasan tau tu. Dah. Dia buang seluar dalam dia, pakailah kain. Nak sembahyang. Baguslah. Dia bawa kain nak sembahyang. Bila nak sembahyang, londir seluar dalam dia, londir seluar dia, pakai kain. Betul tak? Tapi seluar dalam tu dibawa masuk masjid juga, bawa dalam beg. Betul tak? Haram tu, tak boleh. Nampak tak? Tak perasan lah. Tak perasan. Kena bawa di luar seluar dalam tu. Nampak tak? Hampir dah ganyut di mana pun, hampir sakut sama mana lah. Ataupun basuh dia. Nampak tak? Basuh seluar dalam tu, perah dia elok, bawa masuk dalam beg. Itu apa? Nampak tak? Kena ada lah hukum tu, kena faham, kena pandai lah tu, kita haram halal tu kena jaga nak. Itu dia. Jangan usung seluar dalam tu masuk. Dia halal, seluar dalam dia haram. Nampak tak? Bawa sembahyang. Itu dia. Sudah menyentuh kudus. Masjid tu kudus, profan dia kudus, bersih. Nampak tak? Kudus pada sebuah sudut lah. Nampak tak? Ya. Maka dia kena ambil faham di sini. Jadi makanya kata tadi, ini bilakah dia akan layak dijemput untuk berkhidmat bakti kepada Allah yang Maha Mulia, dan adakah lidahnya layak menyebut kemuliaan Allah? Jawapannya sekali-kali tidak boleh. Yang demikian itu selama-lamanya. Berkata Yahya bin Mu'az, seorang tabi'in. Seorang tabi'in sama satu masa dengan Uwais Al-Qarni. Ni Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah anhu. Taat itu termasuk dalam khazanah Allah Ta'ala. Taat masuk dalam khazanah Allah Ta'ala. Artinya Allah yang bagi kita buat taat. Kita nak buat taat ni dengan limpah anugerah Allah, bukan kita sendiri boleh taat lah. Ya? Allah yang limpahkan kita, yang kita sebut tadi ni, yang dia bagi kita hidayah, yang dia bagi kita taufik, dia bagi kita ilham, dia bagi kita irsyad. 4 benda ni. Ya. Itu Allah datang daripada dia sendiri. Kalau tak ada 4 benda, kita tak buat ibadat. Betul tak? Tanpa 4 benda ni, tuan-tuan, kita tak boleh buat ibadat, tuan-tuan. Kita tak boleh taat kepada Allah. Sebab anullah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala anugerah ini. Maka taat termasuk dalam khazanah Allah Ta'ala. Dan anak kuncinya, pembukanya adalah doa. Nampak tak? Dan gigi anak kunci itu adalah halal. Itu dia. Nampak tak? Ibaratlah. Ya.
Gigi dia. Kalau kita nak makan, kena ada gigi lah. Geraham kita kuat. Ya. Maka ibarat gigi itu adalah benda yang halal. Kalau tidak, macam mana makanan nak telan besar perut? Ya. Maka apabila anak kunci tiada bergigi, nescaya pintu tidak akan terbuka. Dan apabila pintu khazanah tidak terbuka, maka bagaimana seorang akan dapat sampai kepada apa yang di dalamnya daripada pahala? Macam mana nak sampai? Tak sampailah kita kepada makbul. Makbul tu kita nak dulu, ya, diterima oleh Allah, ya. Yang ketiga, bahawa pemakan yang haram dan syubhah tersekat daripada mengerjakan kebaikan, maka sekiranya kebetulan dia dapat mengerjakan kebaikan, maka kebaikan dia tolak dan tidak diterima. Macam saya sebut tadi, yang Sufyan Al-Thawri sebagai contoh, dia tak makan benda haram, benda halal, tapi makan banyak. Dia makan banyak, nampak tak? Dia makan banyak, dia lawan nafsu dia sendiri, mujahadah, lawan. Dia kata apa? Aku sendiri, nafsu ni ada kat aku sendiri boleh kontrol dia. Pasal apa aku nak biar dia ikut aku? Nampak? Pasal apa nak kena biar dia kontrol aku? Dia dalam diri aku akan kawal dia. Makan aku kawal, dia pun aku kena kawal. 2 tahun sembahyang pagi saja. Pagi 500 rakaat. Pagi saja 500 rakaat sembahyang. Nampak tak? Sebab Sufyan Al-Thawri selama 2 tahun makan sehari 5 kali. Nampak tak? Ya? Kecuali Ramadan dia berhenti tak makan. Ramadan saja. Nampak tak? Tak ada puasa sunat pun tak ada. Dia tak buat. Dia makan hari-hari. 5 kali sehari makan. Pagi sekali, mai waktu lepas sembahyang duha lagi, mai tengah hari sekali, petang sekali, lepas maghrib sekali. Nampak tak? 5 kali sehari makan. Kalah kita. Tapi dia boleh sembahyang, dia lawan nafsu dia. Hang nak suruh aku berehat, hang malas tak? Hang kena ikut aku nak lawan hang. Nampak tak? 500 rakaat pagi je. Sebelum Zuhur. Sebelum Zuhur 500 rakaat habis. Nampak? Atau apa cerita? Nah, ini Sufyan Al-Thawri, tuan-tuan. Ya, seorang ulama mujtahid, dia mendahului daripada awal daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, tu, ya. Macam tu punya kuat. Dia sewa unta nak pergi satu daerah, satu tempat, destinasi. Sewa. Sampai tempat tu dia tinggal unta tu. Tak apa, unta tu bukan bawa balik macam teksi ni ada. Ya. 2 destinasi, daripada destinasi awal dia bergerak sampai ke destinasi yang dia sampai, dia tinggal unta. Tanya dia tu bayar sewa, dia tu pun kata, hang nak unta ni, hang sampai sana hang tinggal sudah, hang tak bawa balik, ada orang dia bawa balik unta ni. Tapi hang nak pergi ni aku bayar, hang kena bayar sewa sekian banyak lah. Dia pun bayar lah sewa. Nampak tak? Maka tengah duduk berjalan dengan unta ni, tu masa makan banyak lah tu. Masa makan banyak tu. Duduk berjalan dengan unta tu, dia duduk tulis lah. Tulis apa-apa dia ternyak, dia tulis apa ternyak, dia tulis. Dia mengantuk. Bila mengantuk, pensel tu jatuh. Pensel jatuh. Jatuh dia lena dengan kertas. Dia, nampak? Dah entah berapa jauh dia berjalan dah, baru dia sedar pensel tak ada, kertas tak ada. Nampak tak? Dia turun, dia bagi bengkok lutut unta tu, dia ikat tali, dia berjalan kaki balik pergi belakang, pergi cari kertas dengan pen dia. Tak boleh ambil unta tu patah balik? Tak boleh, pasal aku sewa unta api, bukan sewa balik. Nampak tak? Dia. Ini Sufyan Al-Thawri, tuan-tuan. Masa dia patah balik tu, satu rahmat Allah lalu. Tadi hang bukan naik unta ke? Dia kata aku naik unta nak pergi, aku bukan unta nak balik. Pensel aku jatuh. Aku nak cari balik pensel aku duduk belakang. Nampak tak? Aku kena turun jalan kaki cari. Nampak tak? Tak boleh naik unta sebab unta tu aku bayar sewa pi. Tak balik. Tu dia, nampak tak? Mana kita boleh jadi dulu tu? Nampak tak? Ini kekuatan iman. Ketika tu makan banyak lah tu. Dia makan banyak. Nampak tak? Bila makan banyak ni, dia akan datang. Malah datang. Segan hilang. Hidayah. Nampak tak? Cahaya akal pun hilang. Nampak tak? Nafsu dia akan melonjak. Tapi dia boleh kawal lagi diri dia. Nampak tak? Ini Sufyan Al-Thawri, tuan-tuan. Nak cerita kepada tuan-tuan sikit. Ulama-ulama ni kata-kata. Itu dah. Baik. Sikit lagi. Kemudian dikatakan tadi ini, maka orang yang makan banyak tadi, maka kalau begitu tidak baginya ganjaran daripada kebaikan, melainkan mendapat penatlah dan membuang waktu dan kesibukan kerja yang sia-sia. Bersabda Nabi SAW, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamih ila sahar. Berapa ramai orang yang berdiri salat sembahyang waktu malam, tiada baginya habuan pahala. Tak ada pahala, kosong, lara.
daripada berdiri di waktu malam itu, melainkan yang diperolehnya hanya ada berjaga malam. Berjaga malam saja dia dapat. Nampak tak? Pahala tak ada apa. Ya. Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamih ila al-ju' wal-dhama' asna wal 'atas. Ada satu hadis bunyi lagu tu. Dan berapa ramai orang yang berpuasa tiada baginya ganjaran pahala daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Duk kira lapar dahaga, tak ada fadilah, tak dapat pahala, tak dapat kelebihan daripada puasa itu, ya. Ini di antaranya kata Nabi, kita kena jaga sebab benda-benda yang haram ni, orang-orang ni terlibat dengan benda-benda yang haram. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah tidak menerima salat seorang dalam rongga perutnya makanan haram. Tu dia. Ya, ada benda haram dia kata tak terima. Satu orang duk doa, Nabi Musa lalu tengok dia tadah tangan, rambut kusut masai, nampak tak? Dia dalam tengah-tengah panas. Dia tengah-tengah padang pasir, dia berdoa. Minta keluar peluh menitik-nitik. Musa tengok, Musa kata, ya Allah, kenapa tidak kau perkenankan orang ni? Kenankanlah doa dia, kesian dia minta. Dia punya panas dengan keadaan hangat, ya. Allah kata, aku nak perkenan macam mana? Ya, makanan dia haram, pakaian dia haram, usaha dia haram. Macam mana aku nak terima? Tengok. Hadis ini ada hadis 40 tu. Bukan hadis 40 ada hadis ni. Al-Imam Nawawi ambil hadis ni masuk dalam hadis 40. Kerana penting sangat soal makan. Nampak ya? Nak jaga supaya doa kita makbul, ya. Antara doa kita tak makbul ni kerana doa, kerana makanan yang haram, masuk benda yang haram tadi dia. Maka inilah perkara besar yang wajib diambil perhatian berat. Adapun berlebihan makanan yang halal, lebih makan yang halal, maka sungguhnya ia kebinasaan bagi para abid dan juga bala bencana bagi ahli ijtihad yang bersungguh-sungguh beribadat. Orang ijtihad, itu dia. Sesungguhnya saya telah meneliti perkara ini, maka saya dapati padanya ada 10 kebinasaan yang menjadi punca dalam hal ini. Orang yang makan benda-benda yang haram ni, istimewa orang-orang ahli ibadat kita lah. Kita ni abid lah, ya. Kita ni masuk kumpulan abidin, orang-orang yang beribadat ni. Kita mau ibadat kita Tuhan terima, betul tak tuan-tuan? Kita tak mau dia penat. Kemudian kita nak rajin ibadat, supaya kita dapat buat ibadat-ibadat sunat tu banyak. Ya. Pertama, kita nak ibadat kita Tuhan terima. Kedua, kita dapat melaksanakan kualiti ibadat. Ketiga, kuantiti ibadat yang banyak. Nampak tak? Ya. Kita perlu begitu. Maka kita kena jaga makan. Kata Imam Ghazali, orang ibadat ni kalau dia tak jaga tentang makan halal dan haram, dia tak jaga, ada 10 kebinasaan. Jadi kita baca kemudian yang ni lah. Dekat ni lah kita berhenti. 10 kebinasaan ni. Akan datang 10 kebinasaan ni. Kita akan ikuti pada pengajian kita akan datang lah. Cukuplah 1 jam. Bukan kira jam kan. Lebih-lebih sangat tuan-tuan tak boleh masuk lah. Tak boleh masuk lah. Duk cerita ya, tuan-tuan tak masuk. Jadi kita ambil dekat tu lah. Kita boleh boleh faham sikit sebanyak daripada kepentingan yang kita bawa. Moga-moga kita dapat manfaat, seterusnya dimanfaatkan. Ya, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.